عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Segala puji kita panjatkan kesyukuran hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya sahaja, dengan kurniaan inayah pertolongan daripada Allah, kita malam ini diberikan izin dan peluang untuk meneruskan pengajian kita berdasarkan kitab At-Takhwif Minan Nar, iaitu berhubung dengan dahsyatnya ataupun berat dan ngerinya siksaan yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang dicampakkan ke dalam neraka. Malam ini tuan-tuan, kita sambung daripada kuliah yang lepas, iaitu pada bab yang kedua. Dalam kuliah yang lepas kita dah baca bab yang pertama, beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada bab yang kedua pada muka surat 24, ataupun yang ada dua jenis kitab. Ada satu terjemahan yang color putih tu, ada satu yang color koko. Tak apa, tuan-tuan tengok pada bab yang kedua, iaitu keadaan orang-orang yang takut terhadap neraka. Bab yang kedua. Malam ini kita baca bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis muallif rahimahullah memulakan pada bab yang kedua ini tentang keadaan manusia, golongan, kelompok mereka yang takut terhadap neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dia bawa ayat surah Ali Imran ayat 190 hingga 192. Ada? Tuan-tuan tengok pada ayat 190 hingga 192. Ayat yang pertama dalam bab yang kedua. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 190 hingga 192. Tengok terjemahan dia. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita melihat pada penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar. Pertama, kamu tengok kepada langit-langit yang diciptakan, samawat, wal ard, bumi. Bagaimana Allah menciptakannya, apa yang ada di antaranya, apa yang hidup di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita melihat, merenung, mengkaji ikhtilaf, pertukaran, silih berganti, al-lail wan nahar, iaitu siang dan malam. Yang mana pada penciptaan langit dan bumi itu
pertukaran siang dan malam itu la ayat, merupakan ayat. Ayat ni bukan ayat yang ayat-ayat yang kita baca tu. Ayat sign, tanda. Allah kata orang-orang beriman ulul albab, yang disebut ulul albab. Kita selalu dengar perkataan ulul albab. Ulul albab kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, orang-orang yang berakal atau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai akal yang berfikir. Itu dia panggil ulul albab. Mereka yang mempunyai akal, yang mana akal itu digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Allah kata pada penciptaan langit dan bumi itu, pertukaran dan siang merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kewujudan Allah. Sebab itu kata para ulama, ayat Allah ini ada dua kategori. Allah memerintahkan kita orang beriman ni untuk melihat ayat Allah ini dalam dua jenis. Ayat Allah itu ada dua jenis, dua kategori. Satu dia panggil makru'ah. Makru'ah. Apa dia? Ayat yang kita kena baca. Makru'ah, iaitu Al-Quran. Ayat Allah juga. Tanda kebesaran Allah itu Al-Quran. Ni Al-Quran ni. Al-Quran ni makru'ah, mesti kita baca. Orang yang membaca Al-Quran akan menjumpai mukjizat dan kebenaran Al-Quran. Al-Quran ini tidak diturunkan semata-mata sebagai perhiasan, sebagai tangkal ke apa ke, tetapi untuk dibaca. Yatluna kitab, mereka yang membaca kitab. Maksudnya Al-Quran ini iqra, mesti kita baca. Ayat ini dia panggil ayat-ayat yang dibaca. Satu lagi, ayat-ayat yang tak perlu dibaca, dia panggil manzurah. Apa dia ayat-ayat yang tak perlu dibaca? Ayat-ayat yang hanya dengan sekadar melihat. Apa dia? Macam ayat ni kata fi khalqis samawat, tengok alam. Itu ayat Allah, tapi kita tak payah baca, kita pergi tengok. Sebab itu dalam Al-Quran Allah selalu ulang, suruh kita tengok. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dia suruh tengok unta. Wa ilas sama, dia suruh tengok langit, kaifa rufi'at, sehingga banyaklah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal jibali kaifa nusibat, banyak dia suruh tengok. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga perintah untuk kita jalan atas muka bumi ni. Fasiru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini untuk melihat apa yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi sebab itu salah satu daripada suruhan Allah, suruh kita keluar, suruh kita jalan, suruh kita bergerak untuk melihat ciptaan Allah. Dalam hadis Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah, hendaklah kamu mengkaji, melihat, merenung, menyaksikan. Apa dia? Fikir, tengok, kaji ciptaan Allah. Wala tafakkaru, tapi jangan fikir, jangan duk kaji, jangan duk, dia panggil ta'ammuq, jangan duduk dalam sangat tentang zat Allah. Pasal itu Allah suruh kita tengok alam. Alam ini untuk dilihat. Ada orang yang beriman hanya dengan melihat alam. Termasuk kita ni pun termasuk alam lah. Tengok langit, tengok bumi, tengok laut, tengok bukit. Kebesaran Allah macam mana dia cipta siang malam yang berpuluh
kali beratus tahun, juta, bilion tahun ni tidak pernah silap, tidak pernah tertukar walaupun sekali. Siang malam. Dan tuan-tuan, cuba kita tengok Allah Ta'ala buat pada siang malam ni, kalau kita kaji lah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebahagian ulama kata, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menukar daripada siang kepada malam. Daripada siang dia nak pergi kepada malam, dia mempunyai fasa. Daripada siang dia kuih gelap, barulah dia hilang terus. Cuba bayangkan, kita tengah duduk cerah elok ni, tiba-tiba pum, blackout, kelam. Terkejut kita kan? Macam kita di rumah kan, apa, lintar pintas, berlaku masalah, gelap satu rumah, terkejut kita. Tapi kita tengok siang dan malam yang Allah jadikan ni cukup cantik. Sebab itu orang beriman, bila dia tengok kejadian ni, bukan sekadar dia lihat sebagai satu fenomena alam, cantik, menarik, indah, tetapi membawa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu yang pertama. Kemudian Allah kata ulul albab ini siapa? Mereka yang mengingati Allah dalam keadaan qiyamah, berdiri, qu'uda, duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Apa maksud ayat ni? Orang beriman, ulul albab, mereka itu sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan, waktu, situasi dan juga masa. Ini bukan maksudnya zikir berdiri, duduk, baring, mangkit, duduk, baring, melompat, terkinja-kinja tu, tak. Bukan zikir yang lagu kita duduk tengok ada orang yang macam kena current tu. Tak. Zikir di sini maksudnya dalam keadaan dia berdiri, dalam tindak tanduk dia, dalam kerja buat dia, semuanya dia mengingati Allah. Maksud berdiri, duduk itu kata para ulama, mengingati Allah dalam semua keadaan. Itu maksud dia. Kalau boleh tengok dalam tafsir, dia kata mengingati Allah dalam setiap waktu, pada setiap masa dan setiap keadaan seorang yang beriman. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kemudian bila dia tengok pada penciptaan langit dan bumi, dia kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah itu menciptakan semua ini sia-sia. Mesti ada sebab, ada manfaat dan juga ada kegunaan dia. Kemudian dalam ayat ini dia kata orang-orang yang ulul albab, setelah mereka merenung kebesaran Allah, mengakui kewujudan Allah, mengingati Allah dalam semua keadaan, mereka akhirnya berdoa kepada Allah, memuji Allah dengan apa? Subhanaka faqina adzaban nar. Segala puji bagi Engkau, maha suci Engkau ya Allah, yang menyelamatkan kami daripada api neraka. Jadi ulul albab ini sifat yang paling besar, bersyukur dengan apa? Nikmat Allah menyelamatkan mereka daripada api neraka. Mereka sambung dalam ucapan itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesiapa yang Engkau masukkan dia ke dalam neraka dengan kehendak Engkau, sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu daripada kalangan orang-orang daripada kalangan penolong. Maksud ayat ni apa dia? Orang yang selamat daripada neraka ini adalah dengan kehendak dan pilihan Allah. Sebab itu kita selalu sebut, dan ayat ini sekali lagi menguatkan apa yang kita sebut, bahawa manusia itu masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah dan selamat daripada neraka dengan rahmat Allah. Bukan kerana amalan kita, bukan disebabkan oleh ketakwaan kita, bukan oleh sebab apa amal ibadat kita, tetapi kerana rahmat Allah. Sebab itu ada orang yang buat amalan yang tidak besar, amalan yang tak banyak,
amalan yang kita tengok lekeh, amalan yang simple, amalan biasa lah. Amalan tu kalau kita tengok tak padan lah nak masuk syurga, tapi Allah masukkan dia. Banyak dalam hadis selalu kita baca contoh-contoh amalan yang pada pandangan kita sedikit, ringan, lekeh, sederhana, tak ada nilai lah, kita tengok kecil sangat dia buat, tetapi akhirnya Allah masukkan dia dalam syurga. Dan ada juga manusia yang Allah selamatkan daripada neraka dengan sebab amalan-amalan yang mudah, amalan-amalan yang biasa. Tak buat benda besar tapi masuk syurga. Jadi sebab itu hadirin mukminin, kita kena sedar bahawa selamatnya kita daripada neraka ini adalah disebabkan oleh rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita pernah jelaskan di antara zikir yang selalu dibaca oleh Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Apa maksud dia? La haula wala maksudnya tidak ada daya upaya, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan. Dia ada dua bahagian tu. Kata sebahagian ulama, yang dimaksudkan dengan la haula wala, tak ada kekuatan apa dia? Tak ada kekuatan untuk kita selamat daripada maksiat. Maksudnya untuk kita selamat, terpelihara, kita tak jatuh dalam melakukan maksiat adalah dengan kurniaan dan pilihan Allah. Allah lindung, Allah angkat, Allah pelihara kita daripada buat benda tu. Kadang-kadang kita pelik, kita pun tengok, kita pun nampak berapa ramai orang yang buat benda yang salah tu, tiba-tiba kita tak teringin nak buat. Kita tak ada peluang nak buat. Kita tak ada rasa nak buat. Sebab apa? Bukan kerana kita sangat, tapi Allah telah sayang kita menyebabkan dia tutup keinginan dan peluang untuk kita buat benda tu. Dia lorongkan kita, dia dorong kita, dia bawa kita ke jalan-jalan yang dia redha. Dia tutup, dia halang, dia palingkan kita daripada jalan yang dia tak suka. Itu maksud la haula wala quwwah. Nak buat jahat pun Tuhan yang tolong, bagi tak jadi. Tuhan yang pelihara, bagi aku tak buat. Nak buat baik pun Tuhan yang bagi kekuatan untuk aku buat. Maksudnya kalau Tuhan tak tolong, kita akan jatuh dalam kejahatan tu, dan kalau Tuhan tak bagi kekuatan, kita tak akan mampu buat baik. Sebab tuan-tuan, saya bagi contoh mudah ya. Berapa ramai manusia yang ada ilmu, ada pengetahuan, dan dia tahu benda tu betul. Dari sudut tahu, ada ilmu, ada pengetahuan, benda tu betul, ramai. Masalah bukan tentang ilmu tu, masalah bukan tentang tahu tu, masalah tentang buat tu. Kenapa orang yang tahu ramai, tetapi bila mari kepada bab beramal tak ramai? Kerana itu taufik Allah. Sebab itu apa beza hidayah dengan taufik? Kita selalu sebutkan wabillahi taufiq wal hidayah. Sebenarnya kalau nak ikut betulnya, wabil hidayah wat taufiq. Dia hidayah dulu baru taufiq. Apa makna taufiq? Waffaqa, yuwaffiqu, taufiqan. Taufiq ni dia macam ni. Saya bagi mudah ya tuan-tuan faham. Hidayah semua orang dapat. Apa dia? Tahu benda tu betul, tahu benda ni tak betul. Yang ni ramai orang dapat. Dia tak special sangatlah kalau nak banding dengan taufik. Di antara hidayah dengan taufik, lebih besar taufik. Sebab apa? Hidayah hanya setakat kita tahu benda ni betul, benda ni salah, benda ni sunnah, benda ni Nabi buat, benda ni Nabi tak buat, benda ni Allah suruh, benda ni Nabi larang. Yang tu dia panggil hidayah.
Maksudnya ilmu, knowledge, kita tahu. Okey, no problem. Dia mai tang mana yang berat, yang besarnya, yang mahalnya apa dia? Taufik. Taufik ni apa? Allah menggerakkan hati kita. Allah memandu kita. Dan Allah mendorong kita untuk buat apa yang kita tahu. Kerana tahu dengan buat dua benda yang berbeza. Orang musyrikin Mekah, Quraisy, kesemua boleh kata tahu Tuhan itu ada. Dan semua tahu, Yahudi, Kristian, semua tahu Nabi Muhammad tu memang Nabi yang betul. Memang itulah Rasul yang terakhir. Memang itulah manusia yang Tuhan hantar. Mereka tahu. Tang takat tahu ni, kadang-kadang kita pun boleh kalah dengan ilmu mereka. Tetapi yang halang atau yang membezakan kita dengan mereka, taufik. Kerana kita bukan setakat tahu, tapi kita ikut dan buat. Mereka berhenti tang mana? Tang tahu. Itu soalannya, Ustaz, pasal apa dia tahu dia tak buat? Bukan dia tak mengaji. Dia mengaji, pasal apa dia tak amal? Dia baru peringkat hidayah. Tetapi Allah tak buka untuk taufik. Sebab itu tuan-tuan bisa dengar ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Pertama kita minta, ya Allah, kau tunjukkan yang benar sebagai benar. Pertama kita nak minta, kita nak tengok yang mana betul. Tapi kalau tahu betul, berapa ramai orang tahu, tuan-tuan boleh pergi survey lah. Mana bagus semayang di rumah ke di masjid? Mana bagus semayang seorang ke semayang berjamaah? Tuan-tuan tanya lah. Semua boleh jawab mah. Semua boleh jawab. Tang jawab, tang tahu, tang mengaji, banyak. Tetapi yang kita bermasalah sekarang ni, mari kepada taufik. Warzuqna tiba'ah. Engkau jangan sahaja kurniakan pengetahuan semata-mata kami tahu, tetapi engkau berikan taufik untuk kami ikut dan buat apa yang kami tahu. Ini masalah dia. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, bila Allah izin, Allah dorong, Allah buka, Allah gerakkan hati tuan-tuan, itulah taufik. Syukur. Bukan setakat Allah bagi kita tahu, bukan setakat Allah bagi kita dengar, bukan setakat Allah bagi kita faham, tetapi Allah telah tambah, angkat kita sehingga kita pergi buat apa yang kita tahu, pergi tinggal apa yang Tuhan larang. Mengaji ramai dengar, khutbah Jumaat lagi ramai dengar. Kadang-kadang yang baca khutbah pun tak buat. Nak tulis buku, nak baca, nak cakap, nak ceramah, nak habaq dekat orang, nak sembang, nak berucap. Kita dengar ramai orang berucap, cikgu berucap, wakil rakyat berucap, ustaz berucap, semua pakat berucap. Tang berucap ni tak ada masalah. Tang nak bagi tahu, tang nak mengaji, jawab periksa. Cina, orang bukan Islam, tuan-tuan bisa dengar tak? Orang kafir Cina, kan orang bukan Islam, mereka boleh ambil ni apa? Tasawur. Bisa dengar tak? Bukan sehari dua punya cerita ni. Bukan kerajaan lah, kerajaan lama dulu pun boleh ambil. Tasawur Islam. Ni, tasawur Islam ni. Dapat A. Tapi dia mengucap tak? Masuk Islam? Dah. Tu saya nak cerita, kalau nak jawab, nak ada ilmu, budak Cina boleh jawab tasawur, boleh dapat A. Boleh dapat A. Boleh dapat A. Tetapi walaupun dia ada knowledge, dia ada ilmu, pass, lulus A, tetapi dia tak ikut apa yang dia jawab, maka itu yang dia panggil taufik. Sebab itu tuan-tuan, ayat ni kata apa? Maha suci engkau yang menyelamatkan kami daripada neraka. Maksudnya terselamatnya kita daripada neraka ini dengan pilihan, rahmat, kehendak, izin, inayah, pertolongan Allah, yang mana kita tak ada kemampuan. Pasal tu Abu Talib bukan tak tahu, bukan dia tak mau masuk tu pasal dia tak tahu kata Tuhan tu betul, Nabi Muhammad tu betul, dia tahu. Dia memang tahu Nabi Muhammad betul, tapi masalah dia
Masalah dia takut orang kata. Satgi dia kata kalau aku mati ikut hang, apa orang kata? Macam-macam orang kata. Hidup pun orang duk kata dah, lepas mati nanti orang kata. Memang hang betul. Tapi tak apalah, biar pilah. Cukuplah apa yang orang duk kata. Aku tak mau lagi orang kata kat aku. Bukan masalah Nabi tu tak betul ke apa. Masalah dia tak mau orang kata. Nampak? Taufik dia tak dapat. Hadirin mukminin, sebab itu orang-orang yang takut kepada neraka ni dia bimbang. Pasal tu kita kata mengaji, ini kita boleh mengaji. Dahsyat neraka. Kita boleh baca, boleh tengok. Tapi akhirnya Allah nak atau tidak kita selamat. Allah akhirnya pokok pangkalnya dia balik kepada siapa? Dia balik sama ada Allah nak kita selamat ataupun tidak. Akhirnya Allah nak ataupun tidak kita selamat. Allah pilih tak kita dalam ramai-ramai tu daripada kalangan hamba dia yang selamat. Itu soalan yang paling besar. Dan setakat lah ni tuan-tuan tengok Allah nak tuan-tuan selamat ke tak? Kita kadang-kadang itu makna muhasabah. Kita kena tanya, Tuhan nak aku selamat ke tak? Tuhan pilih aku duduk di mana? Tuan-tuan boleh tengok dalam lifestyle gaya hidup tuan-tuan. Sekarang ni apa yang tuan-tuan amal? Apa yang Tuhan rezekikan tuan-tuan buat? Tuan-tuan kena tanya. Tuan-tuan cek diri tuan-tuan. Di mana aku? Adakah Tuhan nak aku selamat ataupun Tuhan tak nak aku selamat? Tuhan nak aku masuk mana? Apa pilihan Tuhan pada aku? Kita tak tahu, tapi kita boleh nampak. Sekarang ni di mana tuan-tuan? Sama ada dalam kalangan yang Allah nak selamat dengan, atau dalam kalangan yang Tuhan memang tak mau kat tuan-tuan? Kita boleh nampak. Jawapannya ada pada tindak tanduk kita. Kan? Di mana kita boleh tahu. Saya tak maulah nak cerita panjang. Saya kira tuan-tuan overconfident pula. Tapi kalau mari masjid, duduklah majlis ilmu, kan? Itu maksudnya tanda besar Allah sedang memilih tuan-tuan daripada kalangan hamba dia yang nak selamat. Tapi kita tak tahulah sehingga hujungnya macam mana. Nampak? Okey? Kemudian dia bawa dalam surah Ali Imran ayat 15 hingga 16. Dia kata apa? Kita baca terjemahan dia. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, maukah engkau aku ceritakan apa yang lebih baik daripada demikian itu? Orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka mendapat ganjaran iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Juga mereka mendapat isteri-isteri yang suci, mendapat redha daripada Allah. Allah melihat hamba-hambanya, iaitu mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, kami beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada sifat orang yang takut kepada neraka berdasarkan kepada surah Ali Imran ayat 15 hingga 16 ni apa dia? Kita boleh ambil doa daripada Quran. Tuan-tuan boleh garis tu. Salah satu daripada tanda ciri-ciri orang yang takut pada neraka ni, mereka yang selalu kerap berdoa agar Allah menyelamatkan mereka daripada neraka. Pasal itu tuan-tuan, salah satu daripada bukti tanda bahawa tuan-tuan takutkan neraka adalah melalui doa memohon perlindungan daripada neraka. Sehari berapa kali baca? Kena tanyalah. Sehari berapa kali baca doa berlindung daripada neraka? Tak kira lah, dia banyak jenis. Paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berapa kali baca? Sebenarnya doa berlindung daripada neraka ni banyak jenis. Yang tu yang paling selalu Nabi baca. Sehari berapa kali minta? Paling common, doa berlindung daripada neraka ni mesti baca 5 kali. Betul lah, 5 kali. Paling common mesti berdoa 5 kali. Subuh sekali, lohor sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali. Bila? Sebelum bagi salam, selepas baca tasyahud. Baca tak? Yang tu mesti baca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Masa tasyahud akhir Nabi baca. So maksudnya at least paling kurang 5 kali. Kau tu pun tak baca.
Kalau hak tu pun tak baca, yang lain telah lagi harus So ini soalan besar ni. Bila tanya tak dan tanya habis abang nah hang nengat takut aku tak tanya, aku takut. Di mulut takut, duk sebut takut, minta simpang malaikat 44. Aku hang jangan duk sebut neraka ni, cerin bulu roma aku, nak terkencin aku rasa dengar ni. Tapi bila kita tanya, ada tak doa wa qina azabannar wa min azabi jahannam, ada tak? Wa a'udzu bika tu ada tak? Ada tak tuan-tuan? Itu sebab itu Allah kata salah satu daripada tanda, sifat, keadaan, ciri-ciri, kriteria orang yang takutkan neraka, dia selalu kerap banyak membaca doa mohon perlindungan daripada neraka. Salah satunya tuan-tuan boleh baca doa ni, tuan-tuan boleh garis, ini doa grade A. A punya pasal apa? Kita copy paste terus daripada Quran. Iaitu tuan-tuan baca daripada mana? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Baca masa rukuk, baca masa sujud, baca Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada masa tak lagi? Ada. Baca Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Rabbana, baca dalam sujud lagi baca. Boleh baca dalam sujud? Boleh lah. Mana boleh baca Quran dalam sujud? Kan Nabi tak bagi. Kita bukan baca Quran, kita berdoa. Tapi kalau tuan-tuan pergi baca alladzina yaquluna rabbana, tak boleh lah. Ini tuan-tuan baca doa Rabbana kan, sambil rukuk Rabbana innana faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Lepas tu tuan-tuan terbaca derah. Orang sebelah dengar, apa ni? Apa ni? Tak, bukan subhana rabbiyal azim ni. Geng mana, ajaran mana? Doa masa sujud Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Baca wa qina azabannar. Boleh baca? Ini doa ma'thura, doa yang kita kod, petik, potong, kerak daripada Quran terus. Kan? Nampak? Surah Ali Imran ayat 15 hingga 16. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok juga Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 63 hingga 66 dalam surah Furqan, iaitu sifat hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman. Allah kata apa? Wa ibadur Rahman, golongan ibadur Rahman. Tuan-tuan duduk dengar ibadur Rahman. Ibadur Rahman ni siapa dia? Hamba-hamba Allah lah. Ciri-ciri ibadur Rahman, ciri-ciri hamba Allah, yang pertama, mereka yang berjalan dalam keadaan tawaduk, yakni tak sombong. Itu satu. Yang kedua, mereka tidak melayan orang-orang bodoh. Bila orang-orang bodoh nak bercakap, maksudnya mereka ni tak bertengkar, tak berdebat, tak layan orang-orang bodoh nak bertojel ni. Orang paling kata bertojel, tak layan orang nak bertojel, orang nak cari menang ni, mereka tak layan. Mereka tak mau nak buang masa. Ini bukan nak cari kebenaran, ini nak menang. Ini saja nak cari pasal, ini saja nak bertojel, ini tak ada adab lah, ini saja nak cari salah. Kan? Jadi orang-orang macam ni, hamba-hamba Allah ni tak buang masa. Assalamualaikum, minta maaf. Kalau hang nak mengaji, hang nak tahu lebih, hang pergi tanya mufti. Aku tak reti. Saya aku cerita, hang silap faham ke, jadi fitnah. Okey, aku pun tak mau nak bertengkar dengan hang. Kan? Satu lagi, yang penat ustaz lah. Dia pergi duduk bertojel dengan kawan tu bagi apa? Dia pergi mesej ustaz. Ni dia jawab macam ni ustaz. Ustaz pun jawab. Dia jawab balik ustaz. Ustaz pun jawab. Ustaz. Kau tak, jangan ni, kau jangan lambat sangat ni, saya kita kalah. Jangan. Kita tak mau, kita bukan mengaji nak bertojel begitu, kan? Kita mengaji nak cari kebenaran, nak amal. Kan? Cukup. Kemudian Allah kata apa lagi? Walladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah ini mereka bangkit di tengah malam. Maksudnya ciri-ciri ibadur Rahman, kuat tahajud.
kuat tahajud. Nak bangkit tahajud pun tuan-tuan, dengan taufik Allah. Mengaji bab tahajud ni tak tahu berapa kali dah. Hadis tahajud tak tahu berapa kali dengar dah. Bangkit tak bangkit juga. Bulan puasa kot nak boleh bangkit, dah bangkit esok pun tak bangkit juga, pun tak buat juga. Segala mak neka dah buat, tidur awal, makan ubat lah apa segala, kunci jam, pesan bini, segala tak bangkit. Taufik Allah pilih. Pasal tu bila tuan-tuan terjaga tengah malam, bangkitlah. Kerana Allah memilih untuk tuan-tuan bangkit. Bukan semua orang Allah pilih untuk bangkit. Tiba-tiba kita Allah pilih bangkit, tak bangkit pergi salat. Rugi ya. Tak, kalau tak bangkit langsung tak apalah. Tapi kalau kita bangkit tak pergi salat, rugi ya. Kan? Nampak? Kemudian Allah kata apa lagi? Sifat ibadur rahman. Ni tuan-tuan boleh tambah lagi dalam doa rukuk, dalam doa sujud. Dalam doa boleh tambah. Iaitu Rabbana asrif anna azab jahannam. Cukup. Yang ni lagi pendek. Rabbana asrif anna, ya Allah ya Tuhan kami, palingkan daripada kami, jauhkan daripada kami azab api neraka. So, sifat hamba Allah, sifat ulul albab, sifat ibadur rahman, sifat orang bertakwa, sifat orang yang dekat dengan Allah, sifat orang yang takutkan neraka, tak putus, tak lekang, tak berhenti daripada lidah dia doa mohon perlindungan daripada api neraka. Nampak? Tuan-tuan tengok pada muka surat yang seterusnya. Ada tak? Dia bawa daripada surah. Tuan-tuan tengok dia bawa, cari ada tak? Surah Tur ayat 25. Surah Tur ayat 25. Surah Tur ayat 25. Ada jumpa? Tak. Tuan-tuan mengaji bagi jumpa. Kalau tuan-tuan tak jumpa, itu tanda tak lama. Jumpa. Surah At-Tur ayat 25 hingga 27. Kan? Saya baca, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'd yatasaalun. Sebahagian mereka itu duduk menghadap sebahagian yang lain, lalu saling bertegur. Yatasaalun, saling tanya bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Siapa dia ni? Ahli syurga. Bila mereka masuk dalam syurga, mereka saling bertanya-tanya, saling bersembang. Apa topik perbincangan mereka? Dan mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada bersama dengan keluarga kami ketika di dunia, kami senantiasa berasa takut dengan azab Allah. Allah memberikan kurnianya kepada kami dan memelihara kami daripada azab api neraka. Nampak? Mengenai ayat di atas, Ibrahim At-Taimi berkata, orang yang tidak pernah merasa sedih, mengkhawatirkan dirinya akan menjadi penghuni neraka. Maksudnya orang yang masuk dalam syurga, salah satu rahsia macam mana dia boleh masuk dalam syurga, di dunia dahulu dia takut dengan neraka. Siapa yang takut dengan neraka akan masuk syurga. Siapa yang tak pernah fikir, tak pernah rasa takut, memang tak ada can nak masuk. Dia macam itulah. Orang nak ambil periksa, kalau takut mesti berjaya. Tuan-tuan pergi sembang dengan budak-budak yang berjaya dalam periksa ni, yang hebat ni, kan? Dia tuan-tuan boleh tengok budak-budak ni, siapa-siapa cikgu dia boleh tengok. Ada budak yang memang takut dengan periksa. Bila takut kita tahu dah. Budak ni takut mengaji, pulut, dia berjaya. Ada budak-budak yang tak heran. Tak heran. Dia, orang kata apa, susah dulu senang kemudian. Hak ni yang senang dulu, memang susah kemudian. Dia buat tak heran. Ambat kan apa. Buat tak apa. Kita sebagai cikgu bila tengok, harus lah budak ni. Harus. Dia buat dia tahu saja. Dia tak takut. Kan. So orang yang beringat, orang yang fikir, orang yang bersedia, dia selamat. Ni yang Quran cerita dalam surah At-Tur. Masa kami di dunia dahulu bersama dengan keluarga, kami tak lupa fikir neraka. Di atas takut itulah kami beringat. Di atas beringat itulah kami beramal. Di atas amal itu rahmat Allah mengikat kami masuk. Kemudian kata dia, orang yang tidak pernah merasa takut terhadap azab Allah,
Jumpa tak? Orang yang tidak pernah merasa takut kepada azab Allah dan tidak pernah khawatir dirinya akan menjadi penghuni syurga, maka di dalam syurga apa? Maka mereka tidak akan termasuk daripada kalangan ahli syurga. Maksudnya mereka tak pernah risau, tak pernah fikir. Sebab itu Nabi SAW sebut orang yang cerdik, siapa dia? Orang yang pandai, hebat ni siapa dia? Orang lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa berfikir apa yang akan berlaku selepas mati. Itu orang yang cerdik. Orang yang cerdik ni dia sentiasa berfikir jauh daripada orang biasa. Orang biasa mungkin fikir sehari dua ni, tapi orang cerdik tu Nabi kata dia fikir lima ba'dal maut, apa yang akan berlaku selepas dia mati. Kemudian dalam hadis Anas dia bawa, tuan-tuan jumpa tak hadis Anas? Kata Anas bin Malik, doa yang paling kerap dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Juga dia kata daripada Abu Hurairah, Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada panasnya api neraka. Malam ni saja tuan-tuan sekurang-kurangnya dapat tiga doa. Tuan-tuan dapat 3 doa. Paling kurang tuan-tuan dapat 3 doa. 4. Pertama, tuan-tuan dapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15. Ayat 16. Rabbana innana amanna. Itu satu doa. Doa yang kedua tuan-tuan dapat dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-65. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Tuan-tuan tanda garis. Tuan-tuan dapat juga dalam hadis Anas bin Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini simple, selalu kita baca. Dalam hadis Bukhari suratul Baqarah 201. 3 ada doa kita dapat. Yang keempat tuan-tuan dapat dalam hadis Abu Hurairah riwayat An-Nasa'i. Riwayat An-Nasa'i, Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam. Ataupun tuan-tuan boleh tambah lagi satu doa. Yang ni saya bagi ya. Iaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Ini juga tuan-tuan boleh baca apa yang Nabi SAW baca, berlindung daripada api neraka. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang ni mungkin ada dalam kitab kita tapi pada bab yang lain. Tapi saya baca dulu kat tuan-tuan. Tambahan pada doa yang kita dah dapat. Iaitu antara doa yang Nabi selalu baca untuk berlindung daripada neraka, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apa dia? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ini saya ingat tuan-tuan duk amal lah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Ya Allah, aku meminta kepada engkau syurga dan aku meminta kepada engkau apa sahaja perkataan dan amalan yang mendekatkan aku kepada syurga. Ini cantik doa ni saya kongsi sebab dia punya meaning dia tu, maksud dia tu menarik. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepada engkau syurga. Siapa kata tak boleh minta syurga? Nabi minta syurga. Sebab itu di dalam ibadat kita buat di atas 3 cabang. Tuan-tuan, salat ni tak lari daripada 3 sebab. Azan, saya dah sambung doa ni insya-Allah, dan saya akan terang kat tuan-tuan 3 sebab yang menjadi punca tuan-tuan dan saya kita buat amalan ni. Wallahu ta'ala. Tuan-tuan, dalam doa tadi Nabi SAW baca Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta, memohon untuk engkau memasukkan aku ke dalam syurga. Tuan-tuan boleh doa. Doa dia pendek ya. Tuan-tuan pun boleh ingat. Sekali dengar pun boleh ingat. Allahumma inni as'alukal jannah. Tuan-tuan bila dengar tu imam baca sunnah. Bila tuan-tuan dengar tu imam baca, dengar syurga-syurga kan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannah
Dengar perkataan jannah, kan? Perkataan jannah tuan-tuan boleh sebut, boleh baca, boleh kata, boleh lafaz. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Lepas tu tuan-tuan dengar pula azab neraka. Fattaqun nar allati waqudu nar, dengar nar. Nak faham makna tak boleh faham pasal bahasa Arab Quran. Tapi tuan-tuan dengar nar tu api ya. Fattaqun nar, dengar Allahumma inni a'udzubika minan nar. Jangan cakap bahasa Melayu. Kan? Tak payah dengar ya Allah aku nakkan syurgamu. Insya-Allah pula kan. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah aku memohon syurga. Habis sangat tuan-tuan, sebelum tidur pun boleh doa. Lepas salat pun boleh doa. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Masa dalam sujud, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika min adzabi jahannam. Doa, tak ada masalah. Nabi kata Allahumma inni as'aluka al-jannah. Aku meminta kepada engkau syurga. Aku nak masuk syurga. Masukkan aku ke dalam syurga. Kita buat satu ibadat kerana mengharapkan syurga. Tak rosak keikhlasan kita. Dia yang rosak ikhlas ni apa dia? Tuan-tuan buat salat kerana nak masuk syurga, tak rosak ibadat, tak rosak ikhlas. Yang rosak ikhlas, yang rosak ibadat, mengharapkan balasan manusia. Yang tu yang problem, yang tu yang fail, yang tu yang tak boleh. Pasal apa hang sembahyang? Sekejap lagi kalau aku sembahyang, dia bagi RM5. Dia bagi RM10. Tak boleh lah. Ataupun pasal apa hang salat? Pasal sekejap lagi orang puji. Tapi bila kita salat, kita nak pahala, kita nak syurga daripada Allah, itu tidak merosakkan ikhlas. Dia panggil raja. Itu raja. Apa dia? Pengharapan di atas amalan kita. Dan tuan-tuan, selain daripada mengharap balasan, ganjaran, syurga, tuan-tuan nak fikir apa lagi dah main umur-umur ni? Apa dia lagi yang tuan-tuan harap? Tuan-tuan harap apa? Main umur ni tuan-tuan harap apa? Termasuk umur saya pun lah. Dah bukan boleh kira ni, banyak mati muda. Kita harap apa? Harapan kita yang paling besar masuk surga. Itu. Dan semua yang kita buat ni, segala benda yang kita beramal ni, di atas nak masuk syurga. Kalau nak kira letih, nak kira penat, nak kira mengantuk, nak kira kerja, nak kira kekalut, nak kira keurusan, tak habis. Tak habis tuan-tuan. Tapi yang memberi motivasi, yang menggerakkan kaki kita, macam selalu saya duk cakap ni, yang tuan-tuan tak jemu mengaji ni, yang duk ikut pi mana ni, yang duk pulun ni pasal apa? Boleh apa? Soalan saya, boleh apa? Saya lain lah. Saya dibayar. Saya mengajak ni dibayar. Tuan-tuan yang main ni boleh apa? Lah dulu boleh lah makan, lah tak boleh. Korang-korang dulu kalau tak, korang-korang dulu boleh makan. Lah tuan-tuan main buat apa? Saya tanya ni, tuan-tuan main buat apa? Esok nak pergi lagi. Esok Masjid Alwi. Yang di sini pun ada juga kelas. Nak main mengaji juga. Saya tanya tuan-tuan ni untuk apa? Kadang-kadang orang pun heran. Kita ni tiap-tiap malam duk mengaji, duk pergi masjid tiap-tiap pagi petang ni. Untuk apa? Tuan-tuan tak rasa ke jemu, letih? Tak rasa cemui? Kan? Dia nak siap pula, pergi masjid pula. Dia mana pula abang eh? Tengok lelaki dia pakai jubah ke, lelaki dia tanya, nak apa petang ni, kan makan kan nak pergi masjid pula? Tak berhenti kita pergi masjid. Tak ada ke rasa mai satu perasaan, kita berhenti sat abang eh? Mesti kita ada rasanya. Mesti ada cetusan tu, lintasan tu. Boleh kot kita pesah lain pula kan. Arab kata ila mata. Ila mata, Arab kata sampai bila. Sampai bila hidup kita ni? Sampai bila yang kita nak berulang pimai masjid? Saya tahu sebahagiannya lama dah duk mengaji ni, tak habis-habis. Kerana apa? Kerana belum
pijak, selagi belum melangkah kaki kanan kita, tapak kita belum bersentuh dengan lantai syurga. Sebab apa? Selagi belum sampai detik, waktu, saat dan ketika itu, kita akan terus melakukan apa yang disuruh ini. Itulah pasal tuan-tuan tak berhenti. Bukan pasal saya, bukan pasal siapa-siapa. Tak main kat saya pun, pi dekat orang lain, sama saja. Tak salat di masjid ni, salat di masjid lain, sama saja. Melainkan masjid Mekah, bezalah sikit. Tak main, saya tahu tak main kelas saya, kelas orang lain banyak. Tak berikut saya, ikut orang lain, sama. Bukan soal itu. Soal saya, untuk apa yang tuan-tuan pi tu? Ini jawapan dia. Kerana kita sedar kita akan mati. Itu penamat hidup ini. Itu kesudahan kepada cerita dan episod apa yang kita lalui ini. Kita tengok orang mati, kita ingat dia saja ke? Benih tu juga, nak pi ke situ juga. Maka sebab itu tuan-tuan, sementara ada umur ni, kita gagah pilah. Kalau tak fikir ke mati, manalah tahu kan, benda ni pelik. Adalah mana orang pi cipta ubat tak mati. Saya ingat tuang cerah masjid, ditahan tak pi dah. Ni aku dah boleh sebotol ni. Ubat ni kalau habis sebotol ni pakai tak mati. Saya ingat kalau tak sabit mati tak main ni. Kalau tak pasal ke mati ni, tak pasal ke mati ni, tak main. Tambah masjid ni, kau masjid mana tak? Sebelum nak main lalu kubur. Lagi kerap dia main. Dia kata, depa ni pergi buat masjid pun dekat kubur kan. Pasal tu ya. Pasal tu saya tak risau. Saya tak risau tuan-tuan tak main. Pasal apa? Kerana saya tahu sebab yang paling besar duk tolak tuan-tuan main, iaitu mati. Nampak? Pasal tu Nabi kata, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Di atas raja. Itu dia panggil raja. Harapkan syurga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Dan apa sahaja perkataan dan amalan yang boleh membawa aku masuk ke dalam syurga, aku minta diberikan kepadaku. Kemudian tak cukup dengan raja, dia kena gabung, dia kena kembang dengan khauf. Dia ada raja, khauf. Khauf tu apa? Wa a'udzu bika minan nar. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan apa sahaja perkataan ataupun amalan yang membawa, menjerumus, mencampak, menarik aku ke dalamnya, juga aku tak mau. Nampak doa ni simple. InsyaAllah kalau tuan-tuan main minggu depan kita bagi ya, kita bagi. Tadi tak ada photostat. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala puji golongan yang depa kata tak boleh kita main ibadat ni ikhlas. Ini Allah sendiri sebut. Al-Isra ayat 57. Allah sifatkan para nabi. Tengok ni sifat para nabi, para rasul. Al-Isra 57. Yang ni tuan-tuan kena balik cek dalam Quran tuan-tuan lah. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmah. Allah Subhanahu wa taala sebut ni Al-Isra 57. Pertama, sifat para rasul wa yarjuna rahmatah. Mereka beribadah mengharap raja. Tengok dia guna perkataan raja. Mereka berdoa, mereka beribadah wa yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmatnya, syurganya. Itu satu. Yang kedua, mereka beribadat, mereka berdoa selain daripada mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafun, khauf, mereka takut azabahu, seksanya, nerakanya. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Tuhan engkau sesuatu yang wajib ditakuti. Al-Isra ayat 57. Jadi ayat ni Allah sebut dua. Ar-raja, harapkan rahmat dan syurga. Al-khawf, takutkan neraka dan seksanya.
Dan yang ketiga tu apa dia? Cinta. Pasal apa hang tak lawan, hang dengar cakap kan? Okey. Kita ambil macam ni lah. Anak ni dia dengar cakap pak dia pasal dia takut. Kebanyakan anak ni dia dengar cakap pak dia pasal dia takut kat pak dia. So dia dengar, dia turut tu, dia taat, dia patuh tu kerana takut. Okey. Dekat mak dia tak takut tau. Selalunya dia tak takut dekat mak ni, tapi dia ikut juga. Dia pasal dia sayang dekat mak dia. Ataupun apa? Dia harap mak dia boleh buat sesuatu kat dia. Jadi maksudnya tabiat kita, fitrah insan kita manusia ni, apa tindak tanduk kita, tuan-tuan cuba cek tengok. Dia mesti tak lari pada 3 benda ni. Dia kata pasal apa hang aku tengok layan laki hang tak sangga. Aku takut dia ni hanya ada buat pasal silap hari bulan kat aku, tampak aku. Maksudnya dia layan pasal takut. Cuba kita tanya orang lain pula. Dia kata pasal apa aku tengok hang layan laki hang bagus. Aku sayang kat dia. Dia bagus. Dia tak marah kalau aku buat, tapi aku cinta kat dia. Dia buat pasal cinta. Hang aku tengok layan laki hang bagus. Masak bagi kat dia apa semua. Elok-elok masuk pun suruh ayak, bancuh ayak. Kalau aku tak buat lagu tu, dia tak bagi duit kat aku. Dia ni buat di atas mengharapkan habuan. Saya nak cerita apa? Manusia bila dia do something, dia buat sesuatu, dia lakukan sesuatu, dia tak lari daripada 3 sebab ni. Dia tak lari sama ada dia buat kerana dia takut. Dia buat kerana dia mengharapkan bila dia buat dapat sesuatu. Sebab ada orang laki dia tak. Pasal apa kita tengok laki dia? Laki dia yang takut kat dia. Laki dia bagus. Laki hang bagus tak? Laki aku ni, hang jangan ambil kayu katuk kepala dia. Kalau hang katuk pun dia tak kata apa. Esok kalau dia teringat, dia tanya, hang katuk pasal apa? Tak tahu. Mana bagus? Laki dia bagus. Maksudnya dia tak takut. Tapi dia layan juga laki dia. Pasal apa hang layan? Aku cinta, mana nak cari laki bagus lagu ni. Anak-anak kita bertanya, pasal apa yang abang buat? Kalau abang tak buat lagi, abang pukul. Maksud dia takut. Dah abah tak pukul, abang buat pasal apa? Abah sayang, saya sayang. Maksud dia buat atas sayang. Kita dengan Tuhan demikianlah juga. Apabila Allah menitahkan suatu perintah di dalam Al-Quran, 3 benda ini akan memacu kita untuk buat. Sekali tuan-tuan boleh balik balik terus tak apa. Esok subuh sejuk hujan. Abang panggil esok abang mati masuk neraka, masuk malaikat rembuk dalam kubur tak boleh jawab. Mangkit. Aku kalau tak pasal mati aku tak mangkit dah hang ni. Mangkit bang. Maksud takut. Maka sebab itu kata para ulama, al-khauf war-raja wal-hub. Manusia itu bertindak di atas cinta, harap dan takut. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, salah satu daripada sebab kita melalui ayat-ayat neraka ini untuk melahirkan rasa takut kepada Allah. Di samping kita membaca ayat-ayat syurga untuk melahirkan rasa harap, dan akhirnya Allah akan kurnia kepada kita perasaan cinta. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita baca. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang minggu depan kita sambung balik pada muka surat 29 di bawah tajuk rasa takut terhadap neraka sahaja tidak cukup. Dia kata rasa takut terhadap neraka sahaja tidak cukup. Pasal apa dia cakap macam tu? InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan syarah dan hurai dengan izin dan pertolongan Allah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.